Assalamualaikum Ustaz Khairi. Kaifa halukum antum? Tolong beritahu dalam grup kita dah nak mula dah insya-Allah. Ustaz Amir dah ada. Tunggu seminit dua lagi. Alhamdulillah. Ustaz Khairi, Ustaz Amir dah vaksin dah. Saya bawa vaksin dos yang pertama semalam. Harap-harap vaksin yang kedua nanti boleh berjalan lah pula tak? Entah negeri ke, paling tak pun entah daerah. Vaksin saja tak jadi. Allah musta'an. Ya, saya ni awal bukan kes apa, kes bawah IP Yayasan Pahang. Bawah Yayasan Pahang ni SUK dia main politik itulah. Kabel sebab tu boleh dapat awal tu. Kalau tidak supaya lambat ya. Isteri saya dapat awal lagi dah sebab frontline kan. Saya baru dapat semalam. Kita nak tunggu ke ni? Bila kita nak berjumpa ni? Aduh ya Allah. Ustaz Amirul bila balik Kuantannya? Ke ada Kuantan? Ustaz Amirul ada kat mana Ustaz Amirul? Di Kuantan ataupun di mana? Bukan di rumah ke? Bulan 9 baru balik. Ustaz Syahmi, Negeri Sembilan. Ustaz Syahmi tunggu untuk ke mana? Mesir. Baru habis tam tak Ustaz Syahmi? Pergi Mesir lah, seronok belajar Mesir. Seronok belajar kat Mesir. Hari ni hari apa ni? Esok kawan saya baru nak bertolak. Dia belajar di Madrasah Rawak Jawi habis dah. Cuma lepas tahun 2 tu dia sakit, dia balik Malaysia. Dalam setahun setengah lah duduk Malaysia ni, berubat apa semua. Lepas tu barulah ke Mesir balik semalam. Semalam lah, hari ni malam ni insya-Allah. Untuk sambung pengajian lah tahun 3, tahun 4. InsyaAllah kita mulakan lah insyaAllah. Boleh Dah maklum dalam grup. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' l'ifadata wal istifadata wal hasanata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam badilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Rawak Jawi sistem bukan universiti lah. Universiti ni hatta di Al-Azhar Al-Sharif sekalipun belajar memang ikut silibus lah. Tapi la yakhlu minal manfa'ah lah. Ada manfaat yang boleh diambil sebab pakar-pakar belaka. Yang dalam jamiah, yang dalam universiti pun pakar. Dalam setiap bidang dia orang ajar. Ada yang hadam kitab Imam Sibawai, ada yang hadam kitab, masya-Allah lah. Jadi Rawak Jawi sistem talaki, bukan sistem universiti. Dan dia ada dua lah. Pertama madrasah. Madrasah ni mereka ambil dalam 25 orang, 30 gitulah. Selama 4 tahun. Jadi selama 4 tahun tu tidak ada batch yang baru.
batch yang sama 4 tahun, habis tu barulah ada batch yang kedua. Habis 4 tahun pula barulah ada batch yang ketiga. Terpaksa buat lagu tu lah sebab yalah kat sana macam-macam masalah lah, sudut tempat dan sebagainya. Yang kedua, majlis umumi. Majlis umumi ni semua boleh ikut lah. Yang saya biasa ikut majlis umumi itulah. Yang khususi tu, yang untuk madrasah saya tak boleh pergi sebab bukan saya pelajar situ. Tu. Jadi kalau pergi sana, contoh Ustaz Syahmi pergi sana, ada rezeki, cubalah masuk ujian untuk masuk ke madrasah Ruwak Jawi tu. Sebabnya kalau masuk madrasah Ruwak Jawi tu dia teratur sikit lah. Teratur pada sudut kitab yang diajar, syekh yang mengajar. Dia ada jadual tersendiri dah. Kalau tak ikut pun tak ada masalah. Kat Ruwak pun ada lah jadual yang tertentu. Kalau budak baru datang, dia orang buka kitab asas, lepas tu naik level begitu. InsyaAllah khair. Okay, jadi minggu lepas kita dah bincang tentang, ataupun 2 minggu lepas lah, tentang makna al-kalam, kemudian makna al-kalimah, kemudian alamat. Kemudian bahagian kalimah ada 3, ismun wa fi'lun wa harfun. Dan setiap daripada satu ini ada alamat-alamat. Kemudian bila mana kita masuk tentang fa'il, kita bincang fa'il itu ada 3, madin wa mudhari'un wa amrun. Dan hari ini kita masuk bab lain, iaitu babu al-i'rab wal bina. Bab al-i'rab wal bina. Boleh? Kita baca matan dulu. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه 4: رفع ونصب وخفض وجزم. وللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. والبناء لزوم أواخر الكلم حركة أو سكونا وأنواعه 4: ضم وفتح وكسر وسكون والاسم ضربان معرب إلى آخره. Okey, jadi sekarang ni disebut pembincangan, iaitu pembincangan al-i'rab wal bina. Setiap kalimah tidak akan sunyi daripada al-i'rab ataupun al-bina. Kalimah sama ada mu'rabah ataupun mabniyah. Tidak ada kalimah yang tidak disifatkan dengan al-mu'rabah dan juga al-mabniyah. Melainkan kalau kalimah itu tidak bergabung dengan kalimah yang lain. Contoh saya sebut satu perkataan, Zaidun, Zaid. Semata-mata Zaid, seekor lagu tu, seketul lagu tu. Tidak disifatkan dengan mu'rab, tidak disifatkan dengan mabni. Satu-satu kalimah nak disifatkan dengan mu'rab ataupun mabni selepas dia masuk dalam jumlah. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Barulah kita sebut ianya mu'rab. Zaid tu mu'rab. Ana qa'imun, ana jalisun. Tak, ana tu barulah kita panggil sebagai mabni. Selagi mana tidak masuk dalam jumlah, seketul, seekor lagu tu, kita tak sebut dia tu mabni, kita tidak sebut dianya mu'rab. Itu satu pandangan lah. Jadi al-i'rab. Al-i'rab masdar kepada a'raba. A'raba yu'ribu i'raban. Sudut bahasanya datang dengan beberapa makna lah. Yang pertama al-ibanah. Jelas ataupun penjelasan, tahsin. Wat-taghyir. Taghyir ni kalau terjemahnya merubah. Mengubah. Itu al-i'rab pada sudut bahasa. Sama ada al-ibanah wa tahsin, mencantikkan, ataupun wa taghyir, mengubah. Pada sudut istilah ialah apa yang disebut oleh Maulana Al-Syekh taghyiru awakhiril kalim. Taghyir maknanya ialah mengubah. Tapi yang dikehendaki daripada taghyir dekat sini ialah taghayyur, perubahan. Taghyir, mengubah.
proses mengubah. Al-i'rab bukan proses mengubah. Al-i'rab ialah perubahan itu sendiri. Perubahan yang terhasil daripada proses mengubah. Jadi taghyir dengan makna taghayyur. Taghyir dengan makna taghayyur, iaitu perubahan di akhir kalimah. Bukan proses kita mengubah akhir kalimah. Contoh saya sebut ja'a Zaidun. Saya sekarang ni mengubah Zaidun jadi Zaidin. Maratu bi Zaidin. Saya sekarang ni mengubah Zaidin jadi Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Di proses saya mengubah baris tu, sekejap Zaidun, sekejap Zaidin, sekejap Zaidan. Tak, itu bukan al-i'rab. Bukan al-i'rab. Sekalipun ianya taghyir. Tak, jadi taghyir kat sini maknanya taghayyur, perubahan. Perubahan yang terhasil daripada proses mengubah. Saya mengubah, tengok ni. Ja'a Zaidun, maratu bi Zaidin, ra'aitu Zaidan. Saya mengubah baris tu. Okay. Bila saya mengubah, maka ianya berubahlah ia. Jadi hasil daripada proses saya mengubah tu, kita panggil perubahan. Perubahan tu kita panggil apa? Al-i'rab. Perubahan itu kita panggil al-i'rab. Jadi taghyir dengan makna taghayyur. Dengan makna apa? Taghayyur. Perubahan yang terhasil daripada proses mengubah. Boleh? Jadi taghyir dengan makna taghayyur. Perubahan. Jadi baca taghyiru awakhiril kalim. Perubahan di akhir kalimah. Perubahan di akhir al-kalimah. Kalim tu jamak kepada kalimatun, kalimatani, kalimun. Jadi perubahan di akhir kalimah. Kalimah yang macam mana yang berubah ni? Dua je. Sama ada kalimah tu isim mutamakin. Isim mutamakin ni isim yang betul-betul isim. Dia tu bukan satu isim yang menyerupai harf ataupun satu isim yang menyerupai fa'il. Tak, dia memang isim sungguh, tidak menyerupai harf, tidak menyerupai fa'il. Contoh Zaidun. Tu kita panggil isim mutamakin. Sebab tu dia berubah. Ja'a Zaidun, maratu bi Zaidin, ra'aitu Zaidan. Boleh? Okey, makna kedua bagi al-kalim ialah fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' yang kosong daripada faktor fa'il mudhari' yang tidak ada perkara yang menyebabkan dia jadi mabni. Lepas ni kita akan belajar fa'il mudhari' ni mu'rab. Kadang-kadang ada fa'il mudhari' yang akan jadi mabni. Jadi yang dimaksudkan dengan al-kalim kat sini, kalimah kat sini ialah dua. Isim mutamakin dan fa'il mudhari' yang mu'rab. Yang mu'rab. Boleh? Jadi taghyiru awakhiril kalim, perubahan akhir kalimah. Apa makna kalim kat sini? Makna kalim kat sini ialah dua. Sama ada isim yang mutamakin seperti Zaidun dan juga fa'il mudhari'. Yang tidak ada perkara yang menyebabkan dia jadi mabni. Contoh yadhhabu. Tak, ada kala yadhhabu, ada kala yadhhab bila masuk lam kat depan. Ada kala yadhhaba bila masuk lan yadhhaba. Jadi perubahan di akhir kalimah. Perubahan di akhir kalimah. Okey. Kesempurnaan ta'arif. Perubahan di akhir kalimah liikhtilafi, disebabkan berbezanya ataupun disebabkan perbezaan al-awamili ad-dakhilati 'alaiha. Disebabkan perbezaan awamil, faktor-faktor yang masuk padanya, iaitu pada kalimah-kalimah tadi tu. Iaitu dua lah. Sama ada isim mutamakin ataupun fa'il mudhari'. Boleh? Saya ulang. Taghyiru awakhiril kalim liikhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha. Perubahan di akhir kalimah. Perubahan tu berlaku disebabkan apa? Liikhtilafi. Disebabkan perbezaan al-awamili, faktor-faktor. Ad-dakhilati yang masuk 'alaiha 'alal kalim. Yang masuk pada kalimah tersebut. Iaitu yang masuk pada fa'il mudhari' ataupun isim yang mutamakin. Jadi nak kata satu-satu kalimah tu mu'rabah ataupun kita sebut semula, al-i'rab itu ialah perubahan di akhir kalimah mesti disebabkan amil.
Contoh Zaidun. Ja'a Zaidun. Marartu bi Zaidin. Ra'aitu Zaidan. Jadi Zaidun tu berubah disebabkan perbezaan faktor kat depan. Mula-mula Ja'a Zaidun. Ja'a tu kita panggil amil. Ra'aitu fa'il dengan fa'il. Zaidan maf'ul bihi. Ra'aitu kat depan kita panggil amil. Marartu bi Zaidin. Zaidin jadi bahagian bawah sebab B. B tu kita panggil amil. Jadi perubahan yang berlaku pada Zaid, tak, daripada Zaidun kepada Zaidan kepada Zaidin disebabkan perubahan yang berlaku pada amil kat depan tu. Sekejap ja'a, sekejap ra'aitu, sekejap maratu bi. Boleh? Okey. Maka terkeluar daripadanya kalau satu kalimah berubah tapi bukan disebabkan amil. Contohnya apa? Contoh qad aflahal mu'minun. Itu ayat Quran, tak surah Al-Mu'minun ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Dalam qiraah Al-Warsh, qiraah Warsh. Ini qiraat lah. Tak, mereka tak baca qad, mereka baca qadaf laha. Jadi asalnya qad mati. Tak, lepas tu jadi qadaf bagi atas, qadaf laha. Jadi qad daripada mati kepada bagi atas. Adakah qad itu kita panggil mu'rab, kalimah yang mu'rabah? Adakah kita sebut telah berlaku i'rab pada qad? Tidak sama sekali. Sebab apa? Sebab perubahan itu berlaku bukan disebabkan amil kat depan. Sebab qad sebelum tu mana ada amil lain. Dia awal kalimah ialah qad. Sebelum tu tidak ada amil. Jadi perubahan bukan disebabkan amil, maka tak panggil mu'rab kat situ. Jadi kita tidak gelar qad tu sebagai mu'rabah. Boleh? Ataupun disebabkan pelbagai lurah. Contoh macam haitsu, nanti pun dia akan sebut. Haitsu. Kita boleh baca haitha, kita boleh baca haisi. Jadi ada perubahan tak? Berubahlah tu. Haitsu, haitha, haisi tu. Adakah kita panggil haitsu tu sebagai mu'rabah? Satu kalimah yang mu'rabah berlaku padanya al-i'rab? Tidak sama sekali. Sebab perubahan tu berbeza, perubahan tu berlaku bukan disebabkan amil yang berbeza, tapi disebabkan faktor apa? Faktor lurah. Kaum ni dia baca haitsu, kaum lain dia panggil baca haitha. Kaum lain baca haisi. Jadi haitha, haitsu, haisi tu kita juga tak gelar sebagai mu'rabah. Boleh? Kita baca lagi. Lafzan atau taqdiran. Lafzan atau taqdiran. Lafzan tu kembali kepada apa? Taghayyur. Taghayyur. Perubahan akhir kalimah itu disebabkan faktor yang berbeza yang masuk padanya itu. Tak. Perubahan tu sama ada sudut lafzan ataupun taqdiran. Lepas ni pun rasa Syekh ada sebut. Aku tak ada sebut. Ada. Ya. Contoh perubahan sudut lafzan ialah Zaidun tadi. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Jadi Zaid itu perubahannya tu kita boleh dengar dengan telinga, kita boleh tengok pada tulisan. Boleh? Kan beza bunyi tu, dun, din, dan tu. Itulah lafzan. Ada juga perubahan yang sudut taqdiran. Dia berubah, dia bukan mabni. Dia bukan mabni, dia mu'rab. Dia berubah. Tapi perubahan tu tak boleh didengar oleh telinga, tak boleh dilihat oleh mata kepala. Contoh macam Musa. Musa. Kita sebut ja'a Musa. Maratu bi Musa. Ra'aitu Musa. Kan beza Musa dengan Zaidun. Zaidun ja'a Zaidun. Maratu bi Zaidin. Ra'aitu Zaidan. Kan beza baris tu. Musa, Musa. Musa. Ja'a Musa. Maratu bi Musa. Ra'aitu Musa. Jadi pada sudut zahirnya nampak tak berubah. Kita dengar pun tak berubah.
Tapi sebenarnya dia berubah. Yang pertama pada sudut makna lah. Sudut makna tu yang pertama telah datang oleh Musa. Yang kedua Musa tu dilihat. Yang ketiga Musa tu berjalan dengan seseorang lah. Aku berjalan dengan Musa. Itu sudut makna berubah. Yang kedua pada sudut apa? Yang sudut baris juga berubah. Jadi ja'a Musa. Musa tu fa'ilun marfu'. Fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Dhammah yang muqaddarah ala akhirih, di akhir kalimah. Maknanya Musa belakang tu alif. Sebenarnya pada alif itu atas itu ada dhammah. Marartu bi Musa. Lepas bi baris bawah. Jadi bawah alif tu sebenarnya ada baris bawah, ada kasrah. Ra'aitu Musa. Tak maf'ul bihi, mansub bil fathah sebab dia isim mufrad. Jadi atas apa tu alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya tu, tak. Atas tu ada fathah. Cuma dhammah, fathah dan kasrah itu tidak kelihatan. Jadi kita i'rab dengan i'rab takdiri. Kalau kita nak i'rab, kita sebut lagu ni lah. Kalau kita mulakan dengan Zaid dulu. Ja'a Zaidun, Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Yang zahir, yang jelas ada di akhir kalimah dhammah tersebut. Kalau Musa, ja'a Musa. Musa fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Dhammah yang ditakdirkan ala akhir, di atas akhir kalimah, iaitu apa? Alif kat belakang tu. Boleh? Jadi itu maksud lafzan atau taqdiran. Boleh tak? Jadi saya ulang balik. Al-i'rab ialah taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alayha lafzan atau taqdiran. Al-i'rab ialah taghyir, perubahan akhir-akhir kalimah, iaitu isim mutamakkin dan juga fi'il mudhari'. Perubahan di akhir kalimah itu puncanya daripada apa? Likhtilafi al-awamili ad-dakhilati 'alaiha. Kerana perbezaan faktor-faktor yang masuk padanya, pada kalimah tersebut. Lafzan, perubahan itu, taghyir itu sama ada berlaku pada sudut lafzan seperti Zaidun, ataupun takdiran seperti Musa. Boleh? Tu. Terus kita baca. Sabar dulu. Jadi al-i'rab kat sini kalau tengok, kemudian kita sebut ulama nahwu berbeza pandangan. Al-i'rab ini adakah satu perkara yang maknawi ataupun satu perkara yang lafzi? Kalau kita tengok matan, kita akan faham al-i'rab ialah satu perkara yang maknawi, bukan satu perkara yang lafzi. Makna bagi al-i'rab itu iaitu perubahan. Perubahan yang berlaku, ja'a Zaidun, marartu bi Zaidin, ra'aitu Zaidan. Perubahan tu kita boleh tengok tak? Maknanya boleh kita pegang dengan tangan tak? Boleh tunjuk? Tak boleh. Perubahan. Makna bagi perubahan tu, kita tak boleh tengok dengan mata kepala. Jadi makna al-i'rab ialah maknawi. Contoh macam manis pada gula lah. Manis tu sendiri kita tak boleh nak pegang. Tak boleh nak tunjuk ini manis. Itu bukan manis, itu gula. Ini handsome. Ini bukan handsome, ini kulit, ini muka. Tak? Jadi itu orang panggil maknawi. Jadi al-i'rab ialah perubahan. Mana perubahan tu? Ja'a Zaidun, marartu bi Zaidin. Kalau kita tunjuk tadi dhammah, jadi kita sebut dhammah tu perubahan. Itu bukan perubahan, itu dhammah. Marartu bi Zaidin, kita tunjuk kasrah. Kasrah itu ialah al-i'rab. Salah. Itu bukan al-i'rab. Al-i'rab perubahan. Itu bukan perubahan, itu ialah kasrah. Nama dia kasrah. Ra'aitu Zaidan, fathah tu. Kita tunjuk fathah tu ialah i'rab. Salah jawapan tu. Fathah itu bukan i'rab. Fathah bukan i'rab.
fathah itu bukan perubahan. Boleh tak? Itu ilah fathah. Nak benda ilah fathah bukan perubahan. Perubahan lain, fathah lain. Boleh? Jadi perubahan tu satu perkara yang kita tidak boleh tengok. Tapi kita fahamlah berlaku perubahan tu. Sebab tu don, din, dan tu. Tapi nak tunjuk tak boleh. Tak. Dan musannif, pengarang kitab, sama dengan Imam Ibnu Ajurum, memang yamshi, berjalan atas jalan al-i'rab itu ialah perkara maknawi. Perkara maknawi. Sebab tu disebut taghyir ataupun taghayyur. Bagi mereka yang mengatakan al-i'rab itu maknawi, tak. Bila mana mereka nak i'rab satu-satu kalimah, mereka akan sebut macam ni. Contoh, ja'a zaidun. Ja'a zaidun. Zaidun tu fa'ilun marfu'. Fa'il dan ianya marfu'. Wa alamatu raf'ihi. Dan mereka akan sebut, dan alamat rafa'nya ialah sekian. Mereka sebut kalimah wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya, dan alamat nasabnya, dan alamat jarnya. Boleh tak? Kenapa kena sebut alamat? Sebab tanda di belakang tu dhammah, fathah dan kasrah, itu bukan al-i'rab. Itu alamat bagi al-i'rab. Itu tanda bagi al-i'rab. Jadi, bila golongan yang mengatakan al-i'rab itu satu perkara yang maknawi, mereka bila mana nak meng-i'rab satu-satu kalimah, mereka akan sebut. Contoh, ja'a zaidun. Zaidun fa'ilun. Fa'il sebab berada selepas fa'il. Hukum fa'il marfu'. Fa'ilun marfu'. Okey. Wa alamatu raf'ihi, dan alamat dia tu rafa' ialah dengan dhammah. Jadi dhammah, fathah, kasrah itu ialah alamat bagi i'rab, bukan i'rab itu sendiri, bukan. Itu satu. Pandangan kedua mengatakan al-i'rab ialah perkara yang berbentuk lafzi. Lafzi ni kita boleh tunjuk. Lafzi ni mudahlah. Pandangan yang mengatakan lafzi itu ialah pandangan Imam Ibnu Malik, dan Imam Ibnu Malik menisbahkan kepada muhaqqiqin. Tak. Okey. Contohlah kita sebut ja'a zaidun. Ja'a zaidun. Maratu bi zaidin. Maratu bi zaidin. Ra'aitu zaidan. Okey. Ja'a zaidun. Atas dal tu kan ada dhammah. Dhammah tu i'rab. Maratu bi zaidin. Bawah dal tu ada kasrah. Baris kasrah tu kita panggil, dia tu i'rab. Nama dia i'rab. Ra'aitu zaidan. Atas dal ada fathah. Fathah tu sendiri nama dia i'rab. Faham tak? Jadi pandangan yang mengatakan al-i'rab tu lafzi, kita boleh tunjuk. Tu dhammah tu, nampak tak? Itulah i'rab tu. Tapi kalau ikut pandangan yang pertama, kita tak boleh tunjuk. Dhammah tu bukan i'rab ya Syekh. Dhammah tu bukan i'rab. Dhammah tu ialah alamat bagi i'rab. Dia bukan i'rab. Boleh? Faham tak? Sebab itulah tadi kita sebut taghyir dengan mana taghayyur, perubahan. Jadi perubahan tu, apakah makna perubahan? Adakah perubahan tu maknanya ialah dhammah? Bukan, dhammah satu perkara lain, perubahan perkara lain. Fathah satu perkara, taghayyur satu perkara, perubahan tu satu perkara yang lain. Tak? Fathah, kasrah, dhammah, apa semua tu, dia tu alamat, dia tu tanda bagi al-i'rab itu sendiri. Itu kalau kita katakan al-i'rab tu maknawi. Kalau lafzi, mudah je. Dhammah itu sendiri ialah al-i'rab, fathah itu ialah al-i'rab, kasrah itu ialah al-i'rab. Mudah. Selesai. Wa aqsamuhu, dan bahagiannya. Bahagian apa ni? Bahagian al-i'rab. Wa aqsamuhu ay anwa'uhu, anwa' jenis bahagian bagi i'rab, arba'atun, ada 4, tidak ada lebih lah. Pertama, raf'un. Raf'un. Nanti kita akan belajarlah raf'un dengan harakah ke dengan harf. Yang kedua, wa nasbun. Yang ketiga, wa khafdun. Yang keempat ialah wa jazmun. Jadi aqsamun i'rab ada 4. Ada 4. Raf'un, nasbun,
khafdun dan juga jazmun. Boleh? Okey, tak ada masalah lah. Bawah-bawah tu tak payah baca sangatlah, pening. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Dan bagi isim yang mana tu? Isim yang mutamakkinah. Isim yang mutamakkinah. Yang selamat daripada menyerupai fa'il dan juga selamat daripada menyerupai harf. Ataupun isim kat sini maknanya isim yang mutamakkinah, betul lah. Isim yang selamat daripada menyerupai harf. Jadi falil asma'i dan bagi isim min dhalika, daripada 4 perkara tu, daripada 4 alamat itu hanya menerima 3, iaitu ar-raf'u dan juga wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Isim tidak menerima baris jazam. Isim tidak menerima jazam. Jazam ni sama ada dengan hazaf, sama ada dengan sukun, sama ada dengan buang huruf illah yang kita akan sebut lepas ni lah. Jadi isim tidak menerima jazam. Ianya hanya menerima 3 perkara. Raf'un ja'a zaidun. Ataupun nasbun ja'a ra'aitu zaidan. Ataupun khafdun maratu bi zaidin. Walil af'ali, dan bagi fa'al pula, min dhalika, daripada 4 perkara tu, daripada 4 aqsam tu, hanya menerima ar-raf'u, contoh yadhhabu, wan nasbu, contoh lan yadhhaba, wal jazmu, contoh lam yadhhab, wala khafda fiha. Fa'al tidak boleh menerima baris bawah. Fa'al tidak boleh menerima baris bawah mengikut asal lah. Tapi kalau berbaris bawah disebabkan perkara yang mendatang, tidak ada masalah. Tapi asal memang tak boleh terima baris bawah. Contohnya, kalau apa tu? Perkara yang arid, yang mendatang, yang menyebabkan dia boleh terima baris bawah ialah iltiqa'us sakinan, bertemunya dua sakin. Contoh saya sebut lam yadhhab, mati tak? Yadhhab. Boleh tak terima baris bawah? Tak boleh, sebab dia fa'il. Tapi kalau bertemu 2 sukun, maka dia boleh terima baris bawah. Cumanya mendatang, bukan asal. Asal tak boleh terima baris bawah. Kalau fa'il. Kita sebut lam yadhhab al-muslimuna. Jadi ba pada yadhhab mati. Al-muslimun tak. Alif yang ada pada hamzah lah kita sebut. Hamzah yang ada sebelum lam tu kita panggil hamzah wasal. Tak. Hamzah wasal sebagaimana kita bincang dalam saraf, kalau kita mulakan perkataan dengan dia, maka kita sebutlah hamzah wasal tu al-muslimuna. Tapi kalau kita sambung dengan baris sebelum, dengan perkataan sebelum, maka hamzah wasal tu akan hilang. Kalau kita nak sambung, bunyinya begini, lam yadhhabil. Ba tu terus masuk pada lam. Alif tu ataupun hamzah wasal tu dah hilang. Betul tak? Ketika itu yadhhab jadi yadhhabi. Sedangkan disebut tak boleh menerima baris bawah, fa'il. Tak boleh menerima baris bawah tu kalau asal. Tapi kalau sebab tertentu, orang panggil arid, perkara yang baru datang, dia boleh. Kembali boleh terima baris bawah. Lam yadhhabi al-muslimuna. Tapi i'rab pun kita tak i'rab lah dengan kasrah. Kita i'rab dengan dia tu majzum dengan sukun, cuma mungkin sukun muqaddarah lah. Sebab nak raikan baris bawah tu bagi lari untuk kita lari daripada bertemunya 2 sakin. Boleh tak? Faham ke tak ni? Okey. Lepas tu disebut sikit kat bawah tu rahasia. Tak rahsia mana pun sebenarnya.
rahsia berahsia kenapa isim hanya menerima raf'a, nasab dan juga khafat tapi tidak menerima jazam. Dan kenapa pula fa'il hanya menerima raf'a, nasab, jazam tapi tidak menerima khafat. Menjadi satu persoalan lah. Kenapa isim tidak menerima jazam? Kenapa fa'il tidak menerima khafat? Jawapannya mudah je. Apa jawapannya? Isim ini maknanya basit, maknanya ringkas. Contoh kita sebut solah. Maknanya inilah. Tak. Dia tidak yaqtarin bi zaman. Dia tidak ada makna zaman dalam isim ni. Kitabun, ini makna dia. Tak. Dia tidak yaqtarin dengan zaman. Madhi ke, mudhari' ke, ataupun madhi, ataupun istiqbal, ataupun hal. Tak. Tidak ada makna zaman pada isim. Jadi maknanya basit, ringkas. Hanya menunjukkan ada satu perkara, satu makna. Jadi dia ringan lah. Dia ringan. Fa'il ni berat. Fa'il ni berat sebab apa? Fa'il maknanya terdiri daripada dua perkara. Contoh daraba. Makna daraba ialah darb, pukulan yang berserta dengan makna zaman, iaitu mudhi. Yadribu. Makna yadribu ialah darb, pukulan yang bersama-sama dengan dia satu zaman, iaitu al-hal ataupun istiqbal. Idrib, pukullah. Tak. Maka idrib yang pertama maknanya talab. Talabu ad-darb. Yang kedua, talabu ad-darb itu yaqtarin bi zaman al-istiqbal. Jadi makna bagi fa'il ni berat sebab dia ada dua benda kat bawah, ada dua makna. Dia bukan dua makna, dia satu makna. Tapi nak sempurna satu makna tu ada kena cukup dua benda, iaitu pertama darb, yang kedua zaman. Jadi beratlah. Yang tu faham tak? Jadi isim ni ringan sebab tidak ada makna zaman dalam dia. Fa'il ni berat sebab ada makna zaman pada dia. Jadi ulama kita sebut kita nak buat satu perimbangan lah ataupun satu keadilan. Tak, jadi disebabkan isim tu ringan, kita ambil benda berat letak kat dia. Apa benda berat? Apa benda berat? Khafat ni bagi bawah. Bila berbaris ni dia berat lah. Bila berbaris ni dia berat. Jadi khafat benda berat. Isim maknanya ringan. Okey, berat campur ringan. Okey, selesai satu. Fa'il berat tak makna dia tadi? Berat lah. Sebab dia menunjukkan keadaan satu makna yang berserta dengan zaman. Dia berat, kita letak benda ringan kat dia. Apa dia? Jazam. Jazam ni tak ada baris. Bila tak ada baris, dia ringan. Jadilah adil kat situ. Benda berat, kita letak benda ringan kat dia. Benda ringan, kita bagi benda berat kat dia. Boleh? Itulah alasannya. Okey. Selesai kat situ. Jadi faham al-i'rab itu apa? Dan juga aqsamul i'rab. Kita baca lagi. Wal bina'u luzumu awakhiril kalim harakatan aw sukunan. Wal bina'u luzumu awakhiril kalim harakatan aw sukunan. Al-bina' ini lawan kepada al-i'rab. Lawan kepada al-i'rab ialah al-bina'. Al-bina' pada sudut bahasa ialah wad'u syai'in ala sifatin yuradu biha thubut. Meletakkan sesuatu ke atas sesuatu dalam masa yang sama kita kehendaki daripada peletakan kita itu ialah as-thubut. As-thubut ni tetap. Contoh kita bina rumah. Jadi kita letak satu batu atas satu batu atas satu batu, itu kita panggil al-bina'. Binaan lah, membina. Sebab kita letak batu tu, kita nak ianya subut tetap, tak berpindah lah rumah tu, mana boleh kita angkat letak tempat lain. Faham tak? Berbeza kalau saya letak kitab. Saya letak sesuatu tak di atas sesuatu, di atas meja. Adakah dinamakan sebagai al-bina' pada sudut bahasa? Tidak. Kerana apa? Bukan saya nak
Bukan saya nak kitab ni duduk tetap kat sini. Sikit lagi saya ambil lah. Saya letak di atas rak pula. Lepas tu saya nak baca, saya ambil pula. Baca. Lepas tu saya letak dekat mungkin atas meja hujung sana ke. Faham tak? Jadi, wadu'un syai'in ala syai', letak sesuatu di atas sesuatu, tapi bukan dikehendaki daripadanya al-bina'. Itu tidak dipanggil sebagai, bukan dikehendaki daripadanya al-thubut. Itu tidak dipanggil sebagai al-bina' pada sudut apa? Bahasa. Boleh? Al-bina' pada sudut bahasa, kita letak sesuatu di atas sesuatu dan kita kehendaki daripada peletakan tu al-thubut, tetap. Macam kita letak batu di atas batu untuk buat rumah. Yang kita kehendaki daripada proses letak batu tu nak bagi tetap lah. Tak berpindah randah rumah. Rumah mana berpindah. Pindahnya kita. Boleh? Tu. Itu al-bina' pada sudut bahasa. Okay, pada sudut istilah ulama nahwu pula, luzumu, lazimnya awakhiril kalim. Lazim, luzum ni tidak berubah lah. Lazim. Awakhiril kalim, akhir kalimah. Atas satu keadaan sahaja. Atas satu keadaan sahaja, tak berubah. Sama ada keadaan itu harakah ataupun sukun. Boleh? Yang mana harakah itu kekal, sukun itu kekal, tak, bukan disebabkan amil. Boleh? Itu kita panggil al-bina. Jadi al-bina ialah luzumu awakhiril kalim, kekalnya akhir kalimah. Sama ada kekal tu alal harakah. Contoh aina. Aina ni mabni alal fathi, harakah bagi atas tu. Ataupun sukun, lam. Perkataan lam. Lam tu mabni ala sukun. Okay, lam tu tak berubah sampai bila-bila, mati hidup balik tak berubah. Begitu juga aina, kita tak baca aini, tak baca ainu. Itu kita panggil luzum. Itu kita panggil al-bina. Itu kita panggil al-bina. Okey, selesai. Wa anwa'uhu arba'atun. Okey, dan bahagian-bahagian bina ada 4. Tadi kita sebut bahagian-bahagian i'rab ada berapa? 4 juga. Raf'un, wa nasbun, wa khafdun, wa jazmun. Tu bahagian apa? Bahagian al-i'rab. Sekarang ni ialah bahagian al-bina. Wa anwa'uhu ay wa anwa'ul bina arba'atun. Ada kala disebut wa alqabuhu, dan laqab gelaran bagi al-bina itu ada 4 tu. 4 tu dah 4. Sama ada dhammun. Dhammun. Contoh haitsu. Haitsu ni mabni ala dhammi. Wa fathun. Contoh aina. Sebab aina ni mabni ala al-fathi. Kasrun. Wa kasrun. Contoh amsi. Amsi ni hari semalam. Mabni ala al-kasri. Amsi bagi bawah. Wa sukun. Contoh kam. Kam ni mabni ala sukun. Juga dinamakan sebagai waqfan, sukun ataupun waqf. Boleh? Okey. Jadi contoh yang diberi ni semua sekali mabni ala apa dia? Bukan semualah. Mabni ala al-harakah, mabni ala al-harakah. Dan juga sukun, dua tu. Contoh macam apa tadi? Haitsu. Haitsu tu mabni alal harakah. Mabni atas baris. Haitsu. Contoh aina. Mabni alal fathi. Juga harakah baris. Amsi. Juga mabni alal baris. Iaitu bagi bawah. Sukun. Sukun ni mabni ala sukun lah. Jadi kalau kita tengok sebelum tu, saya sebut wal bina'u luzumu awakhiril kalim. Lazimnya akhir kalimah. Tak, sama ada pada sudut harakah, baris tadilah aina, anta, anti, ataupun sukun seperti kam, seperti lam. Tak, kalau dah tengok dalam syarah tu dia sebut, ada juga mabni tu mabni ala al-huruf. Seperti mana dalam bab apa? Dalam bab munada. Ingat tak bab munada kita belajar? Ya, tu apa? Ya Zaiduna. Ya Zaiduna. Kalau ya Zaidu, mabni ala dham, ala mufrad.
mufrad ala mufrad, munada ala mufrad. Kalau ya zaiduna mabni alal waw. Betul? Ya zaidani mabni alal alif. Jadi mabni ini sama ada atas harakah ataupun atas sukun ataupun atas huruf harf. Okey. Jadi pada al-i'rab kalimah akan berubah disebabkan berubahnya amil. Zaidun, kejap ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, maratu bi Zaidin. Kat sini tak berubah langsung walaupun amilnya berubah. Contohlah kita sebut ana. Ana. Ja'a ana, ra'aitu ana, maratu bi ana. Contoh. Jadi ana tu tak berubah walaupun di depannya berubah. Sekejap ja'a, sekejap ra'aitu, sekejap maratu bi. Okey. Boleh? Itu perbezaan dia lah. Wal ismu darban. Baca lagi dalam ta'rif, dalam kitab. Wal ismu darban, dan isim tu ada dua bahagian. Bila ada dua bahagian tu, macam saya sebut mula-mula tadilah. Isim terbahagi kepada dua bahagian, iaitu mu'rab dan juga mabni, bila dah masuk dalam tarkib, dalam binaan. Kalau isim seka seketul lagu tu, kita tidak sebut dia tu mu'rab, kita tidak sebut juga dia tu mabni. Mesti lepas masuk dalam jumlah. Lepas ditarkibkan. Wal ismu ba'da tarkib darban, ada dua bahagian. Pertama mu'rabun, yang kedua mu'rabun, wa huwal aslu. Jadi asal bagi isim ialah mu'rab. Asal bagi isim ialah mu'rab, berubah-rubah. Boleh? Wahuwa, baca lagi. Wahuwa ma taghayyara akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilati alaihi imma lafzan. Okey. Jadi wal ismu darban, yang pertama mu'rab, wahuwa, dan mu'rab tu ialah al-aslu, asal bagi isim. Wa huwa, dan mu'rab itu ialah ma taghayyara akhiruhu, kalimah-kalimah yang berubah akhirnya, berubah baris akhirnya, bisababi al-awamili, disebabkan faktor-faktor yang masuk di dalamnya, ke atasnya. Imma lafzan, sama ada perubahan itu pada sudut lafaz. Tak. Contohnya kazaidin wa amrin. Tak boleh bagi contoh Zaidun gitu saja. Ataupun bolehlah Zaidun tu ialah jelah. Kalau satu kalimah tak boleh nak dipanggil sebagai mu'rab. Maknanya kazaidin, Zaid selepas dimasukkan dalam tarkib. Wa amrin selepas dimasukkan dalam tarkib. Disebut ja'a Zaidun, maratu bi Zaidin, ra'aitu Zaidan. Disebut ja'a amrun, maratu bi amrin, ra'aitu amran. Adapun kalau kalimah Zaid semata-mata, kita sebut tadi tidak disifatkan dengan i'rab ataupun al-bina, tidak dipanggil mu'rab ataupun mabni. Boleh? Okey. Wa imma taqdiran, ataupun perubahan itu berlaku pada sudut takdir. Nahu Musa wal fata. Musa wal fata. Tak. Jadi kat sini perubahan tak boleh dilihat oleh mata kepala, tak boleh didengar oleh telinga, tak boleh ditunjuk oleh tangan. Tapi ada perubahan tak? Ada. Secara takdir. Perubahan tu berlaku di mana? Di akhir kalimah lah. Al-fata di atas ya tu, di atas alif. Musa di atas alif. Ataupun di bawah alif dan sebagainya. Boleh? Kat sini tak boleh terima baris sebab apa? Ta'azzur. Ta'azzur. Ta'azzur ni maknanya memang mustahil boleh terima baris. Alif mustahil boleh terima baris. Jadi kat sini tak boleh terima baris sebab dia tu alif. Belakang dia tu ialah alif. Okey, selesai. Nanti dia akan datang lagi lah yang baki tu. Baki apa? Baki kalau al-qadhi, belakang tu ya, ataupun abi, belakang tu ya ul-mutakalim. Dia akan bincang satu-satu nanti. Dia tak nak sebut tu lah. Okey. Wa mabniyun. Kedua,
Jadi tadi saya sebut wal ismu daraban, dan isim tu ada dua bahagian. Pertama mu'rabun, yang kedua wa mabniyun, yang kedua wa mabniyun. Wa huwal far'u, dan itu ialah cabang bagi isim. Jadi ingat dulu dalam kepala, asal bagi isim ialah mu'rab. Bila isim datang dalam bentuk mabni, itu ialah cabang bagi dia. Mabni itu ialah cabang bagi dia. Okey. Dan isim ni dimabnikan bukan saja-saja, tak. Dia ada sebab dia lah. Isim itu menyerupai satu perkara yang mabni, maka dia dimabnikan. Asal bagi isim, kita sebut itu mu'rab, berubah-ubah. Lepas tu jadi mabni, mesti ada soalan, kenapa mabni? Jawapannya kerana ianya menyerupai satu perkara yang mabni, iaitu harf. Menyerupai pada sudut apa? Dalam kitab yang panjang-panjang, kitab yang besar-besar sikit, dia akan bagi tahu sama ada isim tu menyerupai harf pada sudut wadda', peletakan. Harf ni dua huruf, satu huruf. Dia letak satu huruf ataupun dua huruf binaan dia. Isim kat sini pun satu huruf, dua huruf, maka dia pun mabni juga. Ataupun isim menyerupai harf pada sudut makna. Contoh apa? Illa tu harf al-istithna, betul? Illa tu harf. Bukan silap. Contoh apa? Contoh di fi'il. Tak ingat pula dah. Ada contoh dia lah, saya tak ingat. Menyerupai pada sudut makna. Contohnya apa? Tak ingat. Awil isti'mal, ataupun pada sudut isti'mal, pada sudut penggunaan. Jadi buat masa ni tahu dulu, harf isim asalnya mu'rab. Bila isim datang dalam bentuk mabni, mesti ada sebab dia. Sebabnya apa? Dia menyerupai satu perkara yang mabni, iaitu harf. Bila dia menyerupai satu perkara yang mabni, maka dia pun jadi mabni. Sudut persamaan sama ada pada sudut wadda', peletakan, ataupun pada sudut al-makna, ataupun pada sudut al-isti'mal, penggunaan. Itu ada contohlah bagi setiap satu tu. Nanti mungkin dalam kitab ketiga lah kita sebut. Kat sini tak ada, dalam matan dia tak sebut. Okey, baca lagi. Wa huwa al-far'u wa huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababil awamil. Wa huwa tu kembali kepada apa? Kembali kepada al-mabni. Wal mabni ma. Isim mabni itu ialah satu isim yang la yataghayyar akhiruhu, yang tidak berubah akhirnya, bisababil awamil, disebabkan amil yang masuk padanya. Tak, bila amil masuk padanya, ianya kekal dengan baris yang sama, tidak berubah-ubah. Berbeza dengan apa? Berbeza dengan mu'rab ataupun al-i'rab. Okay, contohnya apa? Kal mudmarat, seperti isim-isim dhamir. Seperti isim-isim dhamir. Sama ada dhamir muttasil. Darabtu, darabta, darabti, darabtunna. Ataupun dhamir munfasil. Ana, nahnu, anta, antuma, antum. Tak. Ataupun iyyaka, iyyana, iyyaha. Tak. Sama ada dhamir muttasil ataupun dhamir munfasil, ianya mabni. Mabni. Sebab apa? Sebab dia menyerupai harf pada sudut makna. Okay. Terus kita baca. Okay. Seterusnya contoh yang kedua, wa asma'i syar', isim-isim syarat. Wa asma'i al-istifham, isim-isim istifham. Contohnya apa? Man. Man ni dia itu isim syarat. Mana man yaqra yanjah. Siapa yang membaca dia akan berjaya. Jadi man tu kita panggil isim syarat, isim yang memberi makna syarat. Sesiapa yang membaca dia akan berjaya. Man lam yaqra lam yanjah. Siapa yang tidak membaca dia tidak akan berjaya. Man juga kita boleh sebut sebagai isim istifham. Man ismuk.
Man ismuk? Siapa nama kamu? Itu isim istifham. Tak. Ataupun aina. Aina ni kita boleh sebut sebagai isim syarat. Aina tadhhab adhhabu. Aina tadhhab adhhab. Di mana kamu pergi, aku akan pergi bersama kamu. Jadi aina isim syarat. Ataupun aina juga boleh dikatakan sebagai isim istifham. Contoh, aina baituk, di mana rumah kamu? Aina madrasatuk, di mana sekolah kamu? Boleh, ada contoh-contoh yang lain lah. Boleh? Dan kita sebut secara umum, isim syarat dan juga isim istifham. Bila sebut isim ni asalnya mu'rab. Tapi sebab apa dia mabni? Sebab dia menyerupai harf pada sudut tertentu. Iaitu pada salah satu sudut. Wadda' makna ataupun isti'mal. Yang ketiga, wa asma'i al-isyarah. Isim-isim isyarat. Dia isim. Bila isim ni apa? Mu'rab lah sepatutnya. Tapi kenapa mabni? Dia menyerupai harf. Contoh isim isyarat apa? Za, zi, thumma, thamma di sana, haula'i. Itu kita panggil apa? Isim isyarah. Isim isyarah. Dia hadha, ha tu harfu tanbih. Za tu yang isim isyarahnya. Kalau hadhihi, ha tu depan tu harfu tanbih. Zi tu yang isim isyaratnya. Sebab tu disebut dalam syarah tu za, zi, yang tu yang isim isyarat. Contoh lain, wa asma' al-af'al. Isim fa'al. Dia isim bukan fa'al, dia isim fa'al. Contoh sah, maknanya uskut. Amin, yang kita baca selepas Fatihah tu, itu isim fa'al. Isim fa'al. Maknanya apa? Istajib. Boleh. Itu ada antara contoh lah. Jadi isim fa'al ni apa dia? Isim fa'al ni ialah isim yang memberi makna fa'al. Contoh, amin, dia isim tapi memberi makna istajib, memberi makna fa'al amar, iaitu istajib, kabulkanlah. Contoh apa? Sah. Sah ni isim tapi memberi makna fa'al, iaitu uskut, diamlah. Jadi ianya isim fa'al amar sebab dia memberi makna isim, dia memberi makna fa'al amar, iaitu uskut. Boleh? Terus. Jadi itu juga mabni. Sah mabni ala sukun. Kalau amina mabni alal fathi. Ihi mabni ala apa? Alal kasri. Haita mabni alal fathi. Itu dalam contohlah. Wa asma'il mausulat, dan isim-isim mausul. Contoh alladhi, allati, allazina, allati. Itu semua mabni ala, kalau allazina mabni ala al-fathi, alladhi mabni ala sukun, allati mabni ala sukun. Boleh? Dia mabni pun sebab dia menyerupai harf pada sudut al-isti'mal. Saya beritahulah, maknanya panjang nanti. Okey, selesai. Faminhu ma yubna ala sukun. Jadi ada di antara isim-isim yang mabni ni, dia mabni ala sukun. Faminhu ay faminal mabni ma yubna, faminal ismil mabni, daripada isim yang mabni ada isim yang yubna ala sukun, di mabnikan ala sukun. Nahu kam. Kam belakang tu kan mati, kam. Kam mabni ala sukun. Aminhu ma yubna ala al-fathi, ada yang mabni ala al-fathi. Contoh aina. Aina ni isim istifham lah. Aina baituk. Dan aina mabni ala al-fathi. Aminhu ma yubna ala al-dham, ada juga yang mabni ala al-dham. Contohnya apa? Yang tinggal. Wa minhu ma yubna ala al-kasri, yang dia mabni ala atas kasri, iaitu amsi. Amsi ni semalam. Hari sebelum hari kamu, mana semalam lah. Kalau amsi dengan makna lain, dia tidak mabni. Amsi yang mabni ala sukun tu, ala al-kasri itu amsi yang maknanya semalam. Wa minhum ma yubna ala dham.
Ada juga isim yang mabni atas ad-dham. Contoh haitsu. Dia zaraf makan. Dan haitsu ni kita sebut dia boleh baca tiga lah. Haitsu, haitha, haithi. Berbeza ikut lurah. Berbeza ikut lurah. Malah boleh dibaca juga dengan cara yang lain. Ya tu kita ubah jadi waw. Hausa, hausi, hauthu. Ataupun ya tu kita ubah jadi alif. Hasa, hasu, hasi. Jadi ada 9 bahasa. Haisa, haisu, haisi. Hausa, hausu, hausi. Atau hasa, hasu, hasi. Boleh? Tu. Dan dia tu mu'rab ke mabni. Ustaz tu berubah baris sebab bahasa, bukan sebab amil yang masuk di hadapan. Wal aslu fil mabni an yubna ala sukun. Dan asal bagi mabni pula mesti mabni ala sukun. Okey. Jadi kat sini kita faham. Asal bagi isim ialah mu'rab. Kalau dia mabni, maka ada sebab dia mabni. Dia menyerupai satu perkara yang mabni itu harf. Okey. Mabni itu pula asal mabni atas sukun. Boleh? Jadi kalau dia mabni atas perkara lain maka boleh dipersoalkan juga. Kenapa dia mabni alal fathi, alal kasri dan sebagainya. Tu. Macam Syekh Fauzi sebut kalau pergi Mesir balik-balik jadi alim. Maka tak payah tanya banyak dah lah. Sebab itulah asal sepatutnya. Tak. Yang kena tanya bila tak jadi alim. Dia jadi berbeza dengan yang sepatutnya. Dengan yang asalnya. Kita tanya kenapa tak jadi alim. Mungkin tidur, mungkin main. Kat sini pun sama. Kalau dia datang atas asal tak perlu ditanya. Kenapa dia mabni? Contoh kalau fa'il. Kalau isim. Zaidun. Kenapa dia mu'rab? Tak payah tanyalah kenapa dia mu'rab. Sebab dia memang asal mu'rab. Kalau nak tanya isim yang mabni. Boleh ditanya kenapa dia mabni. Boleh. Okay, mabni tu pula kalau mabni ala sukun tak perlu kita tanya. Kenapa mabni ala sukun tak perlu. Sebab dia asal. Okay, kalau mabni ala fathi. Atau mabni ala dham. Contoh haitsu. Itu boleh ditanya kenapa dia mabni ala dham. Dia tidak mabni ala sukun. Sedangkan mabni itu asalnya ialah ala sukun. Boleh? Dan setiap daripada itu ada jawapan dia. Contoh haitsu. Tak. Pertama, kenapa dia mabni? Ataupun haitsu. Kenapa dia mabni? Okey. Dia mabni itu pula. Kenapa dia tak mabni ala sukun? Dia mabni alal dham. Itu dua soalan kita boleh tanya. Kalau contoh kam. Kam. Ataupun aina. Contoh lain apa kita sebut? Ya mabni ala Kam ni bukan isim tak? Dia harf. Harf al-istifham. Kita cari isim. Isim yang mabni ala sukun. Ada tak? Tak apalah, biarlah. Boleh faham tak? Okey. Baca lagi. Nak habis dah. Sikit lagi nanti. Baca simple-simple je. Mana tadi? Antum. Antum mabni ala sukun. Ayuh. Antum. Jadi antum. Kenapa dia mabni? Sedangkan dia isim.
kita boleh tanya, antum. Isim tak? Isim lah antum ni. Bila antum ni isim, dia patut mu'rab. Kenapa dia mabni? Itu ada jawapan dia. Okey. Dia mabni atas apa antum? Mabni atas sukun. Bila mabni atas sukun, tak boleh ditanya, kenapa mabni atas sukun? Tak boleh. Nak tanya kalau dia datang mabni atas lain daripada sukun. Sebab dia dah keluar daripada asal. Dan setiap daripada itu ada jawapan dia lah. Nantilah kita masuk kitab yang ketiga, kita bagi tahu satu persatu tu. Sebab apa dia mabni atas ni, sebab apa dia bukan mabni atas ni. Sekarang ni kita baca ringkas dululah. Terus wal mabni semula. Wal fi'lu darban, dan fa'il pula ada dua bahagian. Antunna mabni ala al-fathi. Atunna na kat atas tu. Tengok baris akhir lah, tengok baris akhir. Antunna na baris atas lah mabni ala al-fathi. Boleh. Wal fi'lu darban, dan fa'il itu ada dua bahagian juga. Mabniyun, yang pertama mabni. Wa huwal aslu, dan itu asal bagi fa'il. Jadi kalau asal bagi isim ialah mu'rab, asal bagi fa'il ialah mabni. Asal bagi fa'il ialah mabni. Wa mu'rabun, dan juga bahagian kedua ialah mu'rab. Wa huwal far'u, dan itu cabang. Dan itu cabang. Jadi berbeza dengan isim. Isim asalnya mu'rab, cabangnya ialah mabni. Fa'il asalnya mabni, cabangnya ialah mu'rab. Cabangnya ialah mu'rab. Okey. Wal mabniyu naw'an, dan fa'il yang mabni pula ada dua bahagian. Yang pertama, ahaduhuma al-fi'lul madhi. Yang pertama ialah fa'il al-madhi. Wa bina'uhu 'ala al-fathi. Dan fa'il madhi ni mabni atas apa? Wa bina'uhu 'ala al-fathi, dan binaan dia dan mabni dia tu mabni 'ala al-fathi. Sama ada 3 huruf, contoh daraba, ataupun rubai mujarrad, contoh daharaja, ataupun rubai mazid, contoh intalaqa, istakhraja. Itu semua tu mabni al-fathi. Jadi kita faham fa'il mabni. Saya tak tahu nak larat ni, kena vaksin semalam. Dia okey lagi lah. Kalau ambil vaksin yang kedua dah kena demam. Biasa demam lah. Okey, jadi benda apa tadi? Fa'il asalnya mabni. Kalau fa'il mu'rab itu fara', cabang. Fa'il yang mabni ada berapa? Dua. Pertama ialah fa'il madhi. Okey. Dia mabni atas apa? Fa'il madhi mabni alal fathi. Sama ada fa'il tu 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, ikutlah. Sampai 6 huruf. Semua sekali itu mabni alal fathi. Boleh jadi orang tanya, ustaz, ada fa'il madhi tapi dia belakangnya bukan fathah, bukan baris atas. Contoh rama, afa. Rama belakangnya mati. Afa belakangnya mati. Tak, kita sebut wa bina'ahu 'alal fathi. Binaan fa'il madhi ini ialah 'alal fathi, ikut asal. Bila kita nak bincang, kita bincang asal, bukan perkara yang mendatang. Jadi asal kepada rama asalnya ialah ramaya. Jadi mabni 'alal fathi. Afa asalnya afawa. Wa mabni 'alal fathi. Tak, diubah huruf tu kembali kepada saraf. Ya dan waw, rama ya berbaris, dan sebelum tu baris atas. Mim tu baris atas. Maka ya tu ubah jadi alif, rama. Afawa samalah waw baris atas. Dan sebelum tu baris atas juga. Maka kita ubah waw jadi alif, afa. Tapi asalnya apa? Asalnya rama ya baris atas. Afa wa baris atas, waw tu. Tak. Jadi kekal, kaedah tak dihancurkan dengan datangnya rama dan juga afa, sebab kita pandang pada sudut asal, bukan kita pandang pada sudut arid, perubahan-perubahan yang dah berlaku pada kalimah tersebut. Boleh? Okey, selesai.
Hmm. Itu pun kalau kita dah ada sebut dalam syarah saya malah sebutlah. Saya sebut secara umum je. Tadi kita sebut mabni ni asalnya ala sukun. Mabni mesti asal ala sukun. Kat sini fi'il madhi mabni ala fathi. Kenapa tak mabni ala sukun? Ada jawapan dia. Sekarang ni saya hanya bagi lagu tu dulu supaya kita berfikir. Sebab tu saya sebut sebelum ni ilmu nahwu ni dia kuat, dia sangat kuat. Kaedah dia sangat kuat, susah untuk dibatalkan. Setiap perkara tu ada alasan dia. Okey, wa bina'uhu 'ala al-fathi. Kenapa tidak mabni 'ala sukun? Sedangkan mabni 'ala sukun itu asal. Ada jawapan dia lah. Dalam syarah tu ada sebut. Illa idza ittasala bihi wawul jamaah. Kecuali jadi asal bagi fa'il madhi mabni 'ala al-fathi. Walaupun mabni al-fathi itu bukan asal kepada mabniyat. Mabniyat asalnya mabni ala apa? Ala sukun. Tapi fi'il madhi itu sendiri asal dia mabni ala ke atas alamat cabang itu ala al-fathi. Illa melainkan idza ittasala bil fi'il al-madhi wawul jama'ati fayudham. Kecuali melainkan kalau bersambung dengan fi'il madhi tersebut wawul jama'ah. Contoh daraba kita tambah waw jamaah kat belakang jadi darabu. Maka ketika itu dia akan jadi mabni ala dham. Darabu fayudham. Nahwu dalam matan pun ada sebut darabu mabni ala dham. Ustaz, belakang tu waw tu mati. Ataupun belakang tu alif tu mati. Jangan fikir lagu tu. Akhir kalimah maknanya daraba belakangnya ba tak. Jadi ditambahlah apa-apa benda kat belakang tu, kita kekal sebut akhir kalimah ialah ba. Ba tu bagi apa? Kalau ba tu bagi dhammah, walaupun belakang tu sukun, tak kisah. Kita ambil yang ba tu, sebab itulah akhir kalimah. Jadi sebab tu kita sebut mabni ala dhamm. Okey. Allah. Lepas tu kalau tengok dalam syarah tu ada juga fa'il madhi yang bersambung dengan wawul jamaah. Tiba-tiba tidak dimabnikan ala dhamm. Jadi apa yang disebut dalam matan tu salah lah. Contohnya apa? Ishtarau. Ishtara. Bila ramai hum ishtarau. Tak baca ishtaru. Da'a. Bila ramai da'au. Hum da'au rabbahum. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Jadi asalnya ishtara. Ishtara tu asalnya ishtaraya. Ishtaraya anal fathi. Bila bersambung sepatutnya mabni ala dhamm. Kenapa baca ishtarau? Belakang tu ra, akhir sekali huruf ra kan. Jadi kenapa mabni ala al-fathi? Wa da'au mabni ala al-fathi. Asalnya belakangnya ain. Jadi ain tu bari atas mabni ala al-fathi. Jadi lain kaedah ni. Jawapannya sama macam tadilah, kita tengok pada asal dia. Jadi asal kepada ishtarau ini ialah apa? Ishtaraya yashtariyu. Jadi ishtaraya, kalau kita nak buat daripada asal betul, ishtaraya ishtariyu. Macam daraba darabu. Darabu huwa huma hum. Daraba darabu. Jadi ishtaraya ambil daripada asal betul. Ishtaraya ishtarayu. Jadi mabni ala dhamm lah tu. Yu. Belakang kan huruf ya tu. Ya tu bagi apa? Dhammah. Boleh. Lepas tu jadi ishtarau tu. Lagu mana cerita? Cara je. Ialah. Ishtara'yu. Ya tu berbaris yu. Yu berbaris dhammah. Bila baris dhammah dan sebelum tu
apa nama? Allah. Mana? Hilang dah. Sekejap. ثم حركة الياء اشتريوا tu. Hurikatil ya wal waw. Okey. Wa fataha ma qablaha. Dan baris sebelum tu baris atas. Ishtara yu. Betul ya Allah. Mabuk betul lah. Ishtara yu. Jadi ya tu baris depan tak? Yu berbaris lah, dia berbaris. Sebelum tu baris atas. Ishtara ra. Lepas tu yu. Yu tu berbaris, ya tu berbaris. Dan sebelum dia baris atas. Maka kita ubah apa? Kita ubah waw tu, kita ubah ya tu, yu tu kita ubah jadi alif. Jadi alif. Maka bunyilah ishtarau. Waw ada dua. Ya, ada alif atau waw. Ishtarau. Boleh? Asalnya ishtara yu. Ya tu yu berbaris. Sebelum tu baris atas ra tu. Bila ya berbaris dan sebelum tu baris atas, ya tu kita ubah jadi alif. Tak, maka jadilah raw. Ra, alif, waw, alif. Tak, okay. Jadinya bertembung dua sakin. Raw. Lepas ra tu ada alif, ada waw. Tak, maka kita buanglah alif tu. Maka bunyilah ishtarau. Jadi asalnya kekal ishtarayu. Kekal mabni ala dham. Bila mana bersama dengan wawul jamaah. Samalah dengan da'awu. Da'awu. Asalnya da'awu. Bila da'awu, waw tu berbaris. Da'awu berbaris. Dan sebelum tu baris atas. Tu baris atas. Jadi waw tu kita ubah jadi alif. Maka bunyilah da'aw. Panjang. Jadi alif bertemu waw. Dua-dua tu mati, kita buang alif. Maka bunyilah da'aw. Ala kulli hal, bila kembali kepada asal, kekal itu mabni ala dham. Gitu boleh? Okey, contoh nahwu darabu. Awita salabihi dhamiru raf'in mutaharrik. Ataupun bersambung dengan fa'il madhi itu dhamir yang rafa'. Dhamir rafa' ni sama ada dia fa'il, dia naib fa'il. Mutaharrik, makna mutaharrik dia berbaris lah, bukan dia mati. Fayusakkan. Maka ketika itu fa'il madhi itu akan mabni ala sukun. Nahwu darabtu wa darabna. Darabtu. Tu kat belakang tu kita panggil dhamir rafa'. Kita panggil dhamir sebab dia dhamir. Rafa' sebab dia tu fa'il. Dan rafa' lah. Mutaharrik sebab dia berbaris. Tu. Dia bukan mati. Bukan darabat. Dia berbaris. Jadi bila fa'il madhi bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik. Seperti darabtu, darabna. Maka dia akan mabni apa? Alas sukun. Darab. Tengok pada ba tu lah. Jangan tengok pada ta. Darab tu. Mabni ala sukun sebab ba tu mati. Darabna. Mabni ala sukun sebab ba tu mati. Jangan tengok na belakang tu alif, alif tu mati, maka mabni ala sukun. Tak. Tengok pada ba tu. Selesai kat situ. Wasani fi'lul amri wa bina'uhu ala sukun.
Yang kedua ialah fa'il amr. Yang kedua apa ni? Yang kedua daripada al-mabni min al-fi'l al-madhi. Fi'il madhi kita sebut ada dua yang mabni. Pertama fa'il Allah SWT. Fa'il ni fa'il secara umum. Ada dua yang mabni. Pertama fa'il madhi. Fa'il mabni alal fathi. Kecuali pada dua tempat. Bila mana fa'il madhi bersambung dengan wawul jamaah darabu, maka mabni ala dham. Atau bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik, maka mabni ala sukun. Darabna, darabtu. Tempat kedua bagi fa'il yang mabni ialah fa'il apa? Fa'il amar. Wasani fi'lul amri. 7.5 8. Tak habis lagi ya? Habis dah. Wasani fi'lul amri wa bina'uhu 'ala sukun nahu idrib idribna. Itu. Fa'il amri juga mabni ala fa'il amr juga mabni. Mabni atas apa? Tengok tu. Wasani fi'lul amri wa bina'uhu 'ala sukun. Dan binaan fa'il amri ini ala sukun. Jadi dia ikut atas asal lah. Atas asal mabni. Mabni ala sukun. Nahu idrib. Wadribna. Antunna idribna. Itu mabni ala sukun. Tengok pada ba' tu. Illa melainkan idza tasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannasatil mukhatabah fa ala hadfin nun. Melainkan kalau fa'il amar itu bersambung dengan dhamir jamak. Idrib bersambung dengan dhamir jamak idribu, atau dhamirul muannasah al-mukhatabah bersambung dengan dhamir muannasah al-mukhatabah iaitu ya, idribi. Tak. Ataupun bersambung dengan apa? Dhamir tasniyah idriba. Ketika itu dia akan mabni ala hadfin nun. Sebab asalnya begini. Idrib, idribani, idribuna, idribina, idribani, idribna. Jadi ada nun kat belakang. Itu asalnya lah. Sebab asal fa'il amar ni daripada fa'il mudhari'. Jadi fa'il mudhari' ada nun belakang, dia pun ada nun belakang lah. Bila dia jadi fa'il mudhari' betul, kita buang nun kat belakang tu. Tak, jadi dia mabni ala hadfin nun. Contohnya apa? Nahu idriba, asalnya idribani. Maka kat sini mabni ala hadfin nun. Idribu asalnya idribuna. Jadi kat sini mabni ala hadfin nun. Idribi anti asalnya idribi na. Tak, maka dia pun mabni ala hadfin nun. Kita buang nun kat belakang. Okey, selesai. Baca sikit lagi nak habis kan? Wa illal mu'talla fa ala hadfi harfil 'illah. Juga melainkan fa'il amar yang mu'tal. Ketika itu akan jadi mabni ala hadfi harfi illah. Dengan cara membuang huruf illah. Contohnya apa? Apa huruf illah? Huruf illah ni kita faham dah dalam sarah pun. Fa'il yang belakangnya ada huruf illah lah. Alif ataupun ya ataupun waw. Maka fa'ala hadfi harfil illah. Maka dia akan mabni dengan cara kita buang huruf illah. Contohnya apa? Nahu ikhsha. Ikhsha. Asalnya apa? Khashiya, yakhsha. Ada huruf illah kat belakang tu. Maka bila fa'il amar jadi ikhsha, maka ikhsha akan jadi apa? Mabni ala hadfi alif. Ghaza, yaghzu, ughzu. Maka yaghzu ada waw. Bila jadi fa'il amar buang waw, maka dia akan jadi mabni ala hadfil waw. Warmi, rama, yarmi, ada ya kat belakang. Irmi. Maka fa'il amar dia mabni ala hadfi harfil illah iaitu ya. Boleh? Wal mu'rab min al-af'al. Okey. Kesimpulan bagi fa'il amar. Fa'il amar hukumnya mabni. Mabni atas apa? Mabni ala sukun. Melainkan dua tempat. Pertama apa? Pertama, kalau bersambung dengan dhamir tathniyah ataupun dhamir jamak ataupun dhamir muannasah al-mukhatabah.
Ketika itu dia mabni ala hadfin nun. Yang kedua, bila mana dia bersama dengan bila mana fa'il amar itu belakangnya ialah huruf illah. Belakangnya ialah huruf illah. Maka dia akan mabni dengan cara kita buang huruf illah tu. Ikhsha, ughzu, irmi. Boleh? Okey, terus. Sikit lagi. Wal mu'rabu min al-af'ali al-fi'lu al-mudhari' bi syarti an la yattasila bi nunul inath wala nunut tawkid al-mubashirah nahwu yadribu wa yakhsha. Okey, kemudian kita nak masuk fi'il yang mu'rab. Kita sebut tadi mula-mula asal bagi fi'il ialah mabni. Fi'il yang mabni ada berapa? Dua. Pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il amar. Okay, fi'il mudhari' bila sebut fa'il sepatutnya dia itu mu'rab. Sekarang dia bila sebut fa'il sepatutnya dia mabni. Sekarang dia jadi mu'rab. Maka kita boleh soal lah kenapa dia mu'rab. Cuma saya tak nak jawab lah. Boleh? Jadi kita baca fa'il yang mu'rab, iaitu fa'il mudhari'. Itu dengan syarat. Wal mu'rabu min al-af'al, dan mu'rab dan fa'il yang mu'rab ialah al-fi'lul mudhari', fa'il mudhari' idza bisyarati an la yattasila bi nunul inath, dengan syarat tidak bersambung di akhirnya nunul inath, nun perempuan. Contohnya yadribna, tu bersambung dengan nunul inath kat belakang. Wala nunut taukid al-mubashirah, juga tidak bersambung dengannya nunut taukid yang mubashirah. Mubashirah ni maknanya antara akhir kalimah dengan nun tidak dipisahkan oleh sesuatu. Contoh apa? Yadribu. Ini contoh bagi apa ni? Ini contoh bagi fa'il mudhari' yang mu'rab. Iaitu fa'il mudhari' yang tidak bersambung dengannya nunul inas, juga tidak bersambung dengannya nunut taukid al-mubashirah. Contohnya yadribu wa yakhsha. Dua contoh. Yadribu fa'il mudhari' yang mu'rab, dia tu marfu' lah, marfu' dengan dhammah yang zahirah. Kalau yakhsha fa'il mudhari' yang marfu', cuma dia marfu' dengan dhammah muqaddarah. Sebab tu didatangkan dua contoh. Okey. Terus fa in ittasala bi nunul inath buniya ala sukun. Kalau bersambung bihi ay bil fi'l mudhari' itu nunul inath, nun yang menunjukkan ke atas wanita, maknanya yang melakukan perbuatan tu wanita, maka dia akan jadi mabni alas sukun. Nahwu wal walidatu yurdi'na. Asalnya arda'a yurdi'u. Yurdi'u mu'rab sebab tidak bersambung dengan apa-apa di belakang. Boleh? Okey, yurdi'u ni kalau masuk an jadi yurdi'a, an yurdi'a. Kalau masuk lam jadi lam yurdi'a. Kalau masuk lam jadi lam yurdi'. Jadi berubah-ubah lah. Tapi bila dah masuk bersambung padanya nun al-inath, maka dia akan jadi mabni yurdi'na. Mabni alas sukun. Bukan mabni al-fathiyah. Jadi jangan tengok pada nun tu, tengok pada huruf akhir bagi rada'an, ialah ain. Maka ain kat sini mati. Maka dia tu mabni alas sukun. Mudah-mudahnya hunna itulah, hunna yurdi'na, hunna yadribna, hunna yaqtulna. Semua tu mabni alas sukun. Allah. Wa in ittasala bi nunut taukid al-mubashirah buni al-fathi. Dan kalau bersambung dengan fa'il mudhari' itu nunut taukid al-mubashirah, maka dia akan jadi mabni al-fathi. Sebab ada nunut taukid itu nunut taukid yang khafifah ataupun thaqilah. Contoh apa? Contoh disebut dalam kitab nahwu la yusjananna. Asalnya yusjanu. Masuknya jadi an yusjana. Masuk lam jadi lam yusjan. Tapi bila dah bersambung dengan nun taukid, tak, maka dia akan jadi mabni alal fathi. Dia akan mabni alal fathi. Contohnya yusjananna.
Dia akan jadi mabni alal fathi. Boleh? Tengok huruf akhir lah. Yusjana, na tu kan fathi, jadi mabni alal fathi. Dan taukid kat situ taukid apa? Taukid yang saqilah, yang berat. Yusjanan na. Kalau khafifah la yusjanan, gitu. La yusjanan tu khafifah. Itu boleh beza tak yang saqilah khafifah tu? Ala kulli hal dua-dua tu menyebabkan mabni ala fa'il mudhari' akan jadi mabni ala al-fathi. Dan semua ada alasan. Kalau kita nak bincang alasan memang tak jadi panjang sangat. Sebab apa mabni al-fathi asalnya mabni ala sukun. Jadi panjang. Setiap satu tu mesti ada sebab dia. Setiap satu tu mesti ada sebab. Dia terkeluar daripada asal dia mesti ada sebab dia. Yang tu kita panggil aksesoris lah tu, aksesoris. Kita tahu sebab punca kenapa dia mabni tu aksesoris lah. Yang penting kita tahu dia mabni tu dulu. Itu yang paling pentingnya. Selesai kat situ. Jadi kesimpulan dia sebut dah ni. Tak ada sebut dalam ni. Dalam syarah pun tak sebut, kita tak payah sebut lah. Apa dia? Kalau tengok dalam matan dia sebut apa? Fa'il mudhari' hukumnya mu'rab, kecuali kalau bersama dengan nunul inas ataupun nunul taukid. Tapi nunul taukid tu disyaratkan mubasyirah. Maknanya fa'il terus bertemu dengan nun. Jananna. Dia asalnya yusjana, tu satu fa'il, yusjana. Bersambung dengan nun taukid maka yusjanan. Jadi nun susah pula belakang tu huruf nun. Kita ubah cari yang lain. Yadrib. Yadriban ataupun yadribanna, dua. Yadriban itu nun khafifah ataupun yadribanna tu saqilah, nun taukid saqilah. Jadi ba tu terus bertemu dengan nun tu. Yadriban, ba terus jumpa nun. Yadribanna, ba terus jumpa nun. Boleh, itu kita panggil mubasyirah. Akhir kalimah bertemu terus dengan nun khafifah, nun taukid al-khafifah ataupun saqilah. Tapi kalau dipisahkan oleh sesuatu, tak. Akhir kalimah, ba tu nak berjumpa dengan nun tu ada sesuatu. Ketika itu dia tak mabni, dia jadi mu'rab. Ketika itu dia tak mabni, dia jadi mu'rab. Apa dia nantilah kita akan bincang. Contoh dia rumit tu. Dia rumit sikit, dia pening sikit. Tapi tak susah mana pun. Kat bawah tu dia sebut kat bawah tu fa'ilam tu basyiru u'ribanahu tu berlaun yasudunnaka. Tak sebut Okey, yang terakhir wa inna ma'uribal mudhari' limushabahati al-isma. Adapun di'irabkan mudhari'. Sebab tu dibuat alasan. Asal bagi fa'il mabni. Sebab apa mu'rab? Syekh jawab, wa inna ma'uribal mudhari'. Adapun fa'il mudhari' itu di'irabkan kerana apa? Kerana dia serupa dengan satu perkara yang mu'rab. Limushabahati al-isma, sebab dia serupa dengan isim. Dia serupa dengan isim. Boleh? Pada sudut apa? Yang saya bincang sebelum ni lah. Antaranya pada sudut baris. Contoh yadribu. Berbetulan dengan baris daribun. Isim fa'il. Yadribu. Daribun. Huruf pertama berbaris. Ya. Huruf kedua pada isim fa'il da berbaris. Yad yang kedua mati. Ini da lepas da pun mati. Yadri berbaris. Dari juga berbaris. Akhir tu huruf akhir kita tak ambil iktibar. Ini sama pada sudut baris tu lah. Baris dan harakah. Tu. Jadi bila fa'il mudhari' sama dengan isim. Sudut baris dan harakah. Isim mu'rab, dia pun jadi mu'rab. Begitu. Kalau tengok dalam syarah, dia sebut persamaan pada sudut yang lain. Apa persamaan dia? Persamaan dia ialah bila mana masuk pada tarkib, dia akan datang
dia akan datang dengan pelbagai makna. Sedangkan rupanya satu. Contoh Zaidun lah. Zaid. Zaid ni 3 huruf. Zai, ya, dal. Tak. Ja'a Zaid. Maratu bi Zaid. Ra'aitu Zaid. Jadi Zaid tu tak berubah sudut binaan dia. Tapi makna lain. Telah datang oleh Zaid. Aku melihat akan Zaid. Aku berjalan dengan Zaid. Betul tak? Itu isim. Bila dia masuk dalam satu kalimah, dia punya sirah dia tak berubah. Kekal kita baca Zaid, Zaid, Zaid. Tak. Cuma akan tetapi makna berubah. Bila makna berubah itulah kita nak kena pasti kita datangkan i'rab tu supaya kita boleh tahu bila marfu' dia fa'il dia lakukan, bila masuk dia tu maf'ul dia tu dilakukan ke atas dia dan seterusnya. Jadi fa'il sama dengan isim pada sudut tu. Fa'il sama dengan isim pada sudut itu. Contoh apa? Yadhhab. Yadhhab. Ya, zal, haba. 3 huruf tak? 4 huruf. Ada yadhhab pergi, lam yadhhab tidak pergi. Tak, kalau lan tidak pergi, tapi tidak pergi pada mustaqbal. Kalau lam tidak pergi pada zaman mudhi. Jadi makna berbeza-beza. Sama macam isim. Sekejap datang, sekejap dia tu dilihat. Yadhhab pun makna berbeza-beza. Tak. Jadi untuk kita kenal pasti makna, kita masukkanlah i'rab. Lam yadhhab. Lan yadhhaba. Lepas tu yadhhabu. Jadi sama pada sudut itu. Sudut apa? Sudut kalimah tu bila masuk dalam tarkib dia datang dengan pelbagai makna. Sekejap datang, sekejap tak datang. Tak datang tu pula sama ada fil istiqbal, kadang tak datang tu pada makna mudhi. Jadi Zaid tadi sekejap dia tu dilihat, sekejap dia tu datang, sekejap dia tu. Boleh tak datang dengan pelbagai makna bila masuk dalam tarkib? Bila datang dengan pelbagai makna, mesti kita kena ada tanda. Tanda ini menunjukkan maknanya iaitu sedang melakukan. Tanda ini menunjukkan dia tu dilakukan sesuatu ke atas dia. Tanda ini boleh. Jadi bila disebabkan fa'il mudhari' sama dengan isim pada sudut itu, tak. Maka bila isim itu mu'rab, maka dia pun jadi mu'rab. Itu satu sudut yang lain lah. Wa amal huruf fa mabniyatun kullu. Adapun huruf semua sekali mabni. Sama ada huruf tu dibina atas satu kalimah. Contoh li, bi, satu kalimah. Ataupun dua kalimah. Sama ada Allah Sayyidina Muhammad. Sama ada huruf itu dibina atas satu huruf. Contoh li, bi. Ataupun 2 huruf fi, 2 huruf fi, fa dengan ya. Ataupun 3 huruf haitsu dan sebagainya. 4 huruf, 5 huruf. Tak, sampai 5 huruf je. Tak kisahlah, yang penting dia mabni. Semua sekali mabni. Okey. Ada yang mabni ala sukun. Contohnya hal, bal, mabni ala sukun. Ada mabni ala fathi, la'alla, laita. Ada mabni ala kasri. Contoh li, bi. Ada mabni ala dham. Contoh munzu. Jadi selesai kat situ. Jadi kesimpulan dia, fa'il, kesimpulan dia, asal bagi isim ialah mu'rab. Asal bagi isim ialah mu'rab. Cuma ada juga isim yang mabni. Okey. Bila isim akan mabni bila menyerupai harf yang mabni. Okey, kemudian fa'il. Fa'il asal bagi dia ialah apa dia? Mabni. Tak. Isim yang mabni pula ada fa'il yang mabni pula ada 2. Pertama fa'il madhi, yang kedua fa'il amar. Fa'il mudhari' tak, dia keluar daripada asal. Sebab asal bagi fa'il mesti mabni, dia jadi mu'rab. Tak, dia mu'rab. Lepas tu yang kita bincang tu selesai dah lah. Yang ketiga ialah huruf. Huruf pokoknya mabni, tidak ada huruf yang mu'rab, tidak ada sama sekali. Selesai kat situ. Faham tak? Saya tak apa nak larat ni. Ada soalan tak? Mudah je bendanya sebenarnya.
dia jadi ada soalan tak? Cuba kalau ada soalan, siapa yang tengok ni? Ustaz Khairi kita, Ustaz Amirul, Ustaz Syahmi. Kalau tengok mata tu mudah je perbahasannya. Boleh? Okey. Lepas ni kita akan masuk. Minta maaf lah, ini saya tak berapa nak semangat. Tak berapa nak segar badan ni. Lepas ni kita masuk babu ma'rifati alamatil i'rab. Itu kita baca laju-laju lah. Sebab tu benda pun tak berapa susah. Benda-benda yang susah tu kita tinggal dulu lah. Nanti dah lepas ni kita baca syarah Qatrun Nada tu. Itu mungkin kalau kita nak sebut semua benda, kita boleh sebut kat situ. Kat sini kita petik sikit-sikit daripada syarah. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Anda akan jadi panjang lebar. Panjang sungguh ha. Lepas tu baru masuk bab nakirah ma'rifah. Okey, lepas ni kita baca banyak sikit lah bab tu. Okey, semua faham Tak ada soalan? Okey, cukup sekadar tu lah. Esok kita baca apa esok? Fiqh InsyaAllah kitab yang majlis pertama bagi kitab Al-Yaqutun Nafis. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.